Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum yang bertajuk Keterampilan Berbahasa dalam Pengucapan Awam bersama saya, Balkis Mokhtar, sebagai moderator anda pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Tuhan sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dalam menelusuri era modernisasi ini, keterampilan berbahasa sangat penting kepada semua individu supaya setiap tujuan komunikasinya mudah tercapai. Apakah yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa? Keterampilan ditaktifkan sebagai kecekapan atau kemampuan yang tinggi. Manakala berbahasa pula bermaksud mempunyai bahasa, menggunakan bahasa atau bercakap dalam sesuatu bahasa. Persoalannya, apakah aspek keterampilan berbahasa dalam pengucapan awam, elemen-elemen dalam pengucapan awam dan teknik-teknik penyampaian dalam pengucapan awam? Persoalan inilah yang akan dikupas oleh panel kita sebentar lagi. Tak kenal maka tak cinta. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, jejaka yang lagi saya agak dan tampan bergaya, saudara Ku Muhammad Anas Farhan merupakan ahli panel pertama kita pada hari ini. Apa khabar saudara? Terima kasih saudari pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua yang nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, iaitu saudari Nursalihah. Selamat datang saudari. Saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari pengurusi. Akhir sekali tak lain tak bukan ahli panel kita yang ketiga yang tampak segak bergaya, iaitu saudara Nik Aiman Syazwan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu keterampilan berbahasa. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kita menelusuri apakah sebenarnya asas bagi keterampilan berbahasa. Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, saudara Ku Muhammad Anas. Mohon saudara merungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Pertama sekali, keterampilan berbahasa berfungsi untuk membantu dalam memperoleh maklumat. Hal ini didorong oleh keperluan individu dalam memahami serta mengingat informasi supaya mesej yang diperoleh dapat memenuhi hasrat penyampai. Kecekapan mendengar sangat penting apabila maklumat yang disampaikan itu diingati dan difahami. Apabila ianya melibatkan maklumat dalam bentuk teks pula, kecekapan membaca amatlah diperlukan. Dalam konteks ini, kecekapan berbahasa pada aspek pemerolehan pengetahuan itu adalah sangat penting. Selain itu, keterampilan berbahasa juga membantu dalam menguasai maklumat dengan kemampuan untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai serta mentaksir dan merefleksi suatu maklumat. Kecekapan berbahasa seseorang akan mula terselah apabila ianya berfungsi untuk mengoperasikan sesuatu maklumat tersebut dipadukan dengan keterampilan berbahasa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ku Anas di atas perkongsian anda sebentar tadi berkenaan fungsi keterampilan bahasa.
Saya sangat kagum dengan perkongsian anda mengenai keterampilan bahasa, iaitu ia membantu dalam menguasai maklumat dengan kemampuan untuk mengaplikasi, menganalisis, menilai, mentaksir dan merefleksi sesuatu maklumat. Nampaknya, keterampilan berbahasa adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan, mulai dari interaksi interpersonal hingga pembangunan intelektual dan profesional. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Saudari Nur Solehah tentang prinsip keterampilan berbahasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, prinsip keterampilan berbahasa boleh dipecahkan kepada 4 prinsip, iaitu prinsip konstekstual, prinsip integrasi, prinsip fungsional serta prinsip apresiasi. Baiklah, prinsip kontekstual ini boleh disifatkan sebagai guru berperanan untuk menunjukkan dunia sebenar ke dalam bilik darjah serta menggalakkan murid untuk menggunakan pengetahuan yang sedia ada dengan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Pengajaran dan pembelajaran konseptual ialah satu kaedah pembelajaran yang efektif untuk membantu murid mengetahui bahan pengajaran. Seterusnya, prinsip integrasi ialah kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isu pengajaran untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. Di samping itu, prinsip fungsional adalah pembelajaran bahasa yang dikaitkan dengan fungsinya terutamanya dalam berkomunikasi yang terakhir. Selain itu, prinsip apresiasi pula ialah keutamaan dalam pembelajaran sastera. Keterampilan berbahasa ini juga perlu dimulakan dengan kemahiran bertutur dan mendengar, kemudian membaca dan menulis. Seseorang itu juga harus membuat latihan dan praktikkan dalam kehidupan seharian yang bertujuan dan ada matlamat serta belajar dari kesilapan. Baiklah, setakat itu sahaja penjelasan saya mengenai prinsip keterampilan berbahasa. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih kepada Saudari Nur Solehah di atas penjelasan yang panjang lebar tentang prinsip keterampilan berbahasa yang utuh lagi berisi. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, jika ditelusuri dengan mendalam sebentar tadi, Saudari Solehah telah mengupas 4 prinsip yang penting dan setiap prinsip tersebut mempunyai cara dan maksud tersurat sendiri yang dapat diaplikasikan dalam sanubari. Baiklah, setiap perkara pasti akan ada kepentingannya. Dengan ini, dijemput panel ketiga kita iaitu Saudara Nik Aiman Syazwan untuk memperjelaskan lagi soalan saya mengenai kepentingan keterampilan berbahasa. Bolehkah saudara? Boleh saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi. Keterampilan berbahasa memiliki kepentingan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Keterampilan berbahasa tidak hanya berdampak pada keberhasilan individu dalam berbagai konteks, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan sosial dan budaya suatu masyarakat. Kepentingan yang pertama ialah dalam bidang pentadbiran dan pekerjaan. Hampir semua pekerjaan memerlukan keterampilan berbahasa yang baik. Baik itu dalam menulis laporan, bertutur dalam mesyuarat atau berkomunikasi dengan rakan sekerja dan pelanggan. Keterampilan berbahasa yang baik dapat meningkatkan peluang kejayaan dalam karirnya. Di dalam bidang pentadbiran, keterampilan berbahasa ini sangat penting kerana seorang pentadbir mestilah mempunyai kebolehan menyampaikan maklumat atau arahan dengan baik. Selain itu, keterampilan berbahasa juga mempunyai kepentingan dalam bidang sosial. Hal ini dikatakan sedemikian kerana keterampilan berbahasa yang baik dapat membantu dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sihat. Kemampuan untuk bertutur dan mendengar yang baik dapat meningkatkan kualiti interaksi sosial dan hubungan personal.
Tanpa ada kecekapan berbahasa, seseorang itu pasti sukar untuk bergaul dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengembangkan keterampilan berbahasa, individu dapat membentuk lingkungan sosial yang berdaya saing. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengerusi. Sungguh intelektual pemikiran anda, saudara Ning Aiman. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa kepentingan keterampilan berbahasa ialah merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial. Semua pihak perlu mempunyai keterampilan dalam diri mereka untuk kegunaan seharian. Baiklah, saya akan teruskan gelanggang forum ini dengan membicarakan intipati utama forum kita, iaitu aspek keterampilan berbahasa dalam pengucapan awam. Setiap keterampilan memiliki hubungan yang erat di antara satu sama yang lain. Terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, diminta saudara Ku Anas sebagai panel pertama bagi mengulas perbincangan kita dengan lebih mendalam berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan berbahasa dalam pengucapan awam. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Sebelum membuka tirai perbincangan kita pada hari ini dengan lebih mendalam, izinkan saya memberi sedikit pengenalan berkaitan topik yang bakal kita bahaskan ini. Pengucapan awam dapat didefinisikan sebagai pelahiran bahasa dengan penuh makna melalui komunikasi lisan dan bukan lisan. Kemahiran berkomunikasi bukanlah suatu yang diperoleh secara semulajadi. Akan tetapi, setiap orang perlu berusaha untuk memajukan diri dalam bidang pengucapan awam. Semua orang boleh menjadi penyampai yang baik seandainya dia sentiasa bersedia setiap kali perlu berhadapan dengan individu yang lain sama ada semasa sesi temu duga, memberi ceramah, membuat pembentangan dan sebagainya. Pengucapan awam terdiri daripada 4 jenis ucapan, iaitu ucapan spontan, ucapan ekstemporan, ucapan manuskrip dan ucapan hafalan. Kembali kepada intipati utama forum kita, sebagaimana yang disebut oleh saudari moderator sebentar tadi, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa di dalam pengucapan awam, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Aspek keterampilan bertutur atau kemampuan untuk berbicara di depan umum memiliki kepentingan utama dalam pengucapan awam. Hal ini kerana keterampilan bertutur memungkinkan penyampai untuk mempertahankan perhatian audiens dan menciptakan suasana yang interaktif. Pengucapan awam yang menarik dapat merangsang pelibatan dan respon dari audiens. Tegasnya, dengan menguasai keterampilan bertutur, seseorang penyampai dapat memberi pengucapan awam yang lebih berkesan, mempengaruhi audiens dan mencapai tujuan komunikasi. Aspek keterampilan mendengar penting di dalam pengucapan awam untuk membantu penyampai memahami audiens. Dengan mengaplikasikan keterampilan mendengar, penyampai dapat memahami keperluan, harapan dan respon dari audiens. Hal ini dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi dua hala antara penyampai dan pendengar. Tamsilnya, keterampilan mendengar adalah elemen kunci dalam keberhasilan pengucapan awam kerana memungkinkan pembicara untuk membangun hubungan yang kuat dengan audiens dan menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif. Bagi keterampilan membaca pula, ianya penting bagi memberi pengetahuan yang mendalam kepada penyampai berkenaan topik yang ingin disampaikan. Membaca memungkinkan mereka untuk meraih informasi terbaru dan data yang dapat memperkuat dan mendukung hujah mereka. Natijahnya, dengan keterampilan membaca yang baik, penyampai dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap bahan, meningkatkan kemampuan berbicara mereka dan menyampaikan hujah dengan lebih efektif kepada audiens. Dan akhir sekali, aspek keterampilan menulis turut mempunyai kepentingan dalam pengucapan awam kerana menulis merupakan satu tahap persiapan yang penting sebelum menyampaikan pengucapan awam di depan khalayak ramai. Keterampilan menulis membantu penyampai menyusun struktur yang jelas dalam pidato mereka. Ini termasuklah pengenalan, pengembangan isi dan kesimpulan yang tersusun dengan baik. Selain itu, menulis juga memungkinkan penyampai untuk mengawal masa pengucapan awam dengan lebih baik. Mereka dapat memperkirakan seberapa banyak input
yang dapat disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, keterampilan menulis bukan hanya langkah awal untuk persiapan pidato, tetapi juga merupakan asas yang penting untuk menghasilkan pengucapan awam yang kuat, berdampak dan efektif. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula perbincangan kita kepada saudari moderator. Terima kasih ahli panel yang pertama. Begitu bagus sekali wahana yang telah dilontarkan oleh saudara Ko Anas sebentar tadi atas perkongsian pendapat di sini. Seterusnya, ahli panel kedua pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya mengenai elemen-elemen dalam pengucapan awam. Silakan saudari. Baiklah, elemen ini bertujuan untuk memastikan pengucap tidak lari dari tujuannya serta dapat menyampaikan maklumat kepada pendengar dengan berkesan. Pertama sekali ialah menangani perasaan gugup kerana bagi melahirkan sebuah pengucapan yang efektif, seseorang itu perlu menangani rasa gugup dalam dirinya supaya dapat membuat penyampaian dengan baik. Apabila perasaan gugup hadir, pengucap tidak perlu meminta maaf kerana itu membuatkan pengucap lebih gugup dan kehilangan idea untuk berucap dan sekaligus menampakkan kelemahan dalam dirinya. Seterusnya ialah mengumpul idea dan maklumat. Hal ini kerana sebelum membuat pengucapan, seseorang itu perlulah mengumpul idea dan maklumat bagi memastikan ucapannya lebih sistematik dan teratur. Ini juga memberi persediaan yang cukup kepada pengucap untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang timbul secara tiba-tiba dan memerlukan penjelasan atau idea. Kemudian, penyampai perlu menyusun bahan-bahan dengan teratur bagi mengelakkan kekeliruan semasa penyampaian. Susunan bahan yang baik adalah dengan mengikut sequel, mengikut kategori, mempunyai masalah dan penyelesaiannya serta mempunyai kontra dan perbandingan. Di samping itu, penyampai perlu menganalisis audiens iaitu pendengar untuk memastikan pengucap tidak membuat kesilapan. Sebagai contoh, seorang pengucap yang perlu memberi ceramah motivasi kepada golongan pelajar adalah berbeza dengan memberi ceramah motivasi kepada golongan dewasa. Selain itu, penyampai perlu memberi esei yang jelas kerana mesej yang akan disampaikan akan berjaya sekiranya penyampai memilih tajuk yang sesuai, perkataan serta bahasa yang tepat, iaitu memenuhi keperluan asas. Selepas itu, penyampai juga perlu melakukan latihan pengucapan kerana seseorang itu tidak dilahirkan semula jadi sebagai seorang penyampai yang baik. Latihan perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali sebelum pengucapan yang sebenar. Latihan yang mencukupi dapat membantu pengucap agar lebih bersedia. Akhir sekali ialah penampilan diri kerana ini akan memberi impak kepada personaliti pengucap ketika berada di kalangan sekumpulan pendengar. Penampilan ini merangkumi gaya atau bahasa bukan lisan dan merupakan salah satu elemen penting dalam pengucapan. Bentuk penampilan diri termasuklah pergerakan tangan, jari dan badan, memek muka, mata, penggunaan ruang, suara yang jelas dan kelancaran sebutan, pakaian, aksesori dan kosmetik, pembuka bicara yang menarik, menyelitkan unsur jenaka, penerimaan maklum balas dari audiens dan bahasa yang digunakan. Itu sahaja dari saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Solehah. Baiklah, kita teruskan kepada panel ketiga kita iaitu saudara Nik Aiman Syazwan. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Seterusnya saya akan terangkan serba sedikit tentang teknik-teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Pertama sekali, teknik-teknik penyampaian dalam pengucapan awam adalah elemen penting dalam berkomunikasi secara berkesan dengan khalayak.
Persiapan kandungan yang teliti sebelum berucap memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan ucapan. Ini termasuk merancang tujuan ucapan untuk menyampaikan mesej dengan jelas, mengumpul maklumat yang relevan untuk menyokong argumen dan menyusun struktur yang logik bagi memudahkan pemahaman audiens. Selain itu, bahasa badan yang efektif adalah satu lagi aspek yang tidak boleh diabaikan. Kontak mata yang mantap menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri kepada audiens. Sementara gerakan tangan yang diselaraskan dengan mesej yang disampaikan dapat memperjelaskan dan memperkuat kandungan ucapan. Penjagaan posisi badan yang baik juga memberi kesan positif kepada khalayak, menambah keberkesanan penyampaian secara keseluruhan. Seterusnya, kejelasan dan kelancaran pertuturan sangat penting kerana ia dapat memastikan bahawa kandungan yang disampaikan dapat difahami dengan baik oleh audiens. Dengan pertuturan yang jelas dan lancar, pesan yang ingin disampaikan dapat diserap dengan lebih baik. Sementara itu, volume suara yang mencukupi memastikan bahawa setiap kata dapat didengar dengan jelas oleh semua hadirin. Tanpa perlu bersusah payah untuk mendengarkannya, intonasi yang sesuai merupakan elemen penting dalam pengucapan awam kerana ia dapat menambah dimensi emosi kepada ucapan. Dengan menggunakan intonasi yang sesuai, pembicara dapat mengekspresikan emosi yang relevan dengan kandungan yang disampaikan. Ianya dapat menjadikan ucapan lebih menarik dan menghidupkan ucapan tersebut. Interaksi dengan audiens juga memainkan peranan penting dalam penyampaian awam. Melalui pertanyaan retorik atau melibatkan audiens dalam perbincangan, pembicara dapat membangkitkan minat dan pemahaman mereka terhadap kandungan yang disampaikan. Ini juga membantu mencipta suasana yang lebih interaktif dan memperkukuh hubungan antara pembicara dan audiens. Penggunaan alat bantu visual seperti slide, PowerPoint atau papan putih membantu menyokong kandungan yang disampaikan dan memudahkan pemahaman audiens. Sementara itu, seseorang cenderung untuk memberi pengucapan dengan gaya yang lebih meyakinkan dan percaya diri. Mereka akan lebih mudah untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan kuat. Ketika seseorang yakin dengan diri mereka, ia mencerminkan keselesaan dan keyakinan yang dapat mempengaruhi persepsi dan reaksi audiens terhadap penyampaian mereka. Kesimpulannya, teknik-teknik penyampaian dalam pengucapan awam merupakan aspek penting dalam memastikan komunikasi yang berkesan dengan audiens. Dengan persiapan kandungan yang teliti, penggunaan bahasa badan yang efektif, kejelasan dan kelancaran pertuturan serta interaksi yang aktif dengan audiens, seseorang dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam berucap di depan khalayak. Penggunaan intonasi yang sesuai, alat bantu visual dan pengawalan kemasan masa adalah elemen tambahan yang membantu memperkukuh penyampaian. Terakhir, membangun kepercayaan diri melalui latihan dan persiapan yang mencukupi adalah kunci kepada keseluruhan keberkesanan penyampaian awam. Dengan mengamalkan teknik-teknik ini, seseorang dapat menyampaikan mesej mereka dengan lebih jelas, meyakinkan dan berkesan kepada audiens. Ini dapat membantu meningkatkan pengaruh dan impak komunikasi mereka, memastikan bahawa pesan yang ingin disampaikan dapat difahami dan diterima dengan baik oleh khalayak. Baiklah, itu saja daripada saya. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada ahli panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bukan sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri.
Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.